Selamat pagi, saudara-saudari di dalam nama Yesus Kristus. Pagi ini kita akan merenung petikan di dalam buku Efesus bab 2. Kita sudah dengar pengenalan kepada surat Efesus pada beberapa minggu yang lepas. Secara keseluruhan bab 1 hingga 3 menceritakan Injil Yesus Kristus dan disambungkan dengan frasa itulah sebabnya untuk bab-bab yang seterusnya dari bab 4 hingga 6 yang menunjukkan aplikasi cerita kita di dalam kehidupan Injil untuk kita sekalian. Bab 2 mengutamakan ciri-ciri berikut dari ayat 1 hingga 10 adalah mengenai kurnia Tuhan melalui iman. Ayat-ayat 11 hingga 22, kita akan menjadi umat yang baru dan bangsa di dalam keluarga Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap terima kasih kerana apa yang Yesus telah laksanakan untuk kami. Dengan penyelamatan yang diberikan secara percuma kepada kami semua. Kami mengakui dosa-dosa yang telah kami lakukan dan percaya Yesus ialah juru selamat kami yang telah mengampuni dosa-dosa kami. Kami ini bersyukur atas segala rahmat dan pemberian Tuhan kepada kami sekalian. Tuhan kasih kami. Tuhan mengambil berat tentang kehidupan kami di sini. Tuhan melindungilah kami dari segala kerisauan dan ketakutan. Kerana Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Tahu. Kami ingin menyerahkan jiwa dan kehidupan kami kepada Tuhan Yesus sekarang dan selama-lamanya. Ajarlah kami seperti mana yang kami akan belajar dan baca firman Tuhan di Alkitab buku Efesus bab 2. Sekarang kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jika saudara-saudari masih ingat, kesimpulan untuk bab 1 ialah 1. Kitalah anak-anak Tuhan, umat yang mempunyai iman dan kepercayaan di dalam Yesus Kristus. Kita adalah satu di dalam kasih kurnia Tuhan. Inilah yang dijanjikan Tuhan di mana Yesus datang untuk menunaikan dan memenuhi rancangan Tuhan untuk kita semua di dalam penyelamatan Kristus di atas salib. Yang kedua, kita harus belajar memberi pujian kepada Tuhan kerana apa yang dilaksanakan oleh Yesus untuk kita. Dosa-dosa kita diampunkan dan hanya dengan penebusan darah Yesus kita dapat hidup sebagai orang rohani yang baru di dalam tubuh Yesus, di mana Roh Kudus Tuhan akan bersama kita setiap hari. Yang ketiga, kita dapat mengalami kuasa Tuhan seperti yang dibangkitkan Yesus dari maut. Kuasa ini akan memberikan kita kekuatan untuk memberitakan Injil kepada orang lain, tidak kira bangsa, bahasa, dan agamanya. Yang keempat, kita harus berdoa untuk semua, bukan untuk kita sahaja sendiri, tetapi untuk orang lain dengan hati yang bersyukur atas kurnia Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita melihat di dalam bab 2 dari ayat 1 hingga 3. Penguasa roh-roh jahat ini adalah merujuk kepada iblis. Iblis inilah yang menguasai kerajaan angkasa dengan syaitan yang bertentangan dengan Kristus, seperti yang dicatatkan di Efesus bab 4 ayat 27. Janganlah berikan peluang kepada iblis. Kebangkitan Kristus dari maut telah menunjukkan kemenangan Kristus dari iblis. Kristus mempunyai kuasa dan adalah penguasa yang tetap di seluruh pelosok rantau dunia ini. Iblis hanya menjadi penguasa sementara duniawi yang ingin mengikutinya. Yang kedua, orang berdosa kerana mereka tidak mempunyai Kristus dan hidup dengan tabiat manusia dan mempunyai tubuh mengikut pemikiran dan akhlak yang berdosa. Mereka ini telah tersesat di dalam dogaan dan cengkaman dosa-dosa dan tidak dapat memulihkan dan menyelamatkan diri sendiri. Ada orang yang berkata, dia ada berbuat baik dan berakhlak mulia, tetapi di dalam skala Tuhan, kita bagai orang yang mati secara rohani
di dalam dosa-dosa kita. Seperti di bab 2 ayat 1. Kerana tidak dapat mengikut perintah Tuhan. Oleh itu, kita memerlukan sebabnya untuk bersatu dengan Kristus demi dikaburkan di hadirat Tuhan dan dapat menjalani kehidupan yang sempurna. Kemurkaan Tuhan yang dimaksudkan di ayat 3 ini ialah semata-mata kerana mereka ini tidak sudi menerima penyelamatan Yesus Kristus. Persoalan sekarang ialah, adakah anda sudi dan telah menerima penyelamatan Yesus Kristus demi pengampunan dosa-dosa anda? Keputusan ini harus dibuat secepat mungkin kerana kita masih mempunyai peluang ini untuk kembali ke hadirat Tuhan, kerana kasih kurnia Tuhan hanya diberikan melalui Yesus Kristus. Di dalam ayat 4 hingga 7, di sini Paulus mengutamakan bahawa kita tidak lagi hidup di bawah cengkaman dan kuasa dosa-dosa lagi. Di buku Roma bab 6 ayat 23, kematian adalah upah dosa, tetapi hidup sejati dan kekal bersama-sama Kristus Yesus Tuhan kita adalah anugerah Allah. Hukuman dosa-dosa dan kuasanya dihapuskan oleh Kristus di salib. Dengan iman di dalam Kristus, kita boleh dapat pengampunan dosa-dosa di hadirat Tuhan. Di buku Roma bab 3 ayat 21 hingga 22. Tetapi sekarang Allah sudah menunjukkan jalan bagaimana manusia dapat berbaik semula dengannya. Hal ini tidak ada kaitan dengan hukum. Walaupun Taurat dan kitab Nabi-Nabi menyatakan hal itu. Ayat 22. Allah memungkinkan orang berbaik semula dengan dia hanya melalui kepercayaan kepada Yesus Kristus. Allah melakukan hal itu untuk semua orang yang percaya kepada Kristus kerana tidak ada perbezaan antara orang Yahudi dengan orang bukan Yahudi. Kita dianggap orang yang mematuhi peraturan Tuhan dan dapat berbaik dengan Tuhan oleh penyelamatan Kristus. Tuhan tidak mengeluarkan kita dari dunia ini dan menjadikan kita sebagai robot. Walaupun ada sekali-sekala kita mungkin terjatuh dan di dalam cobaan berdosa. Yang bezanya ialah sebelum kita menjadi Kristian, kita adalah orang yang mati di dalam rohani dan menjadi hamba kepada sifat yang berdosa. Tetapi sekarang, kitalah orang yang hidup bersama dan di dalam Kristus. Di Galatia bab 2 ayat 20, yang hidup sekarang ini bukanlah aku, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Hidup yang aku hayati sekarang ini adalah hidup dengan iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang telah mengorbankan dirinya untuk aku. Kehidupan kekal kita dijamin kerana kita bersama Kristus dan disatukan di dalam kuasa agung dan kemenangan Kristus di salib dan kebangkitan Yesus dari maut. Di ayat 8 hingga 10, kita menjadi Kristian melalui kurnia Tuhan dan bukan melalui apa pahala atau pencapaian seseorang dari kemampuan, kesungguhan intelek, pelayanannya, atau status di dalam masyarakat. Kita harus berbudi atas pemberian kurnia yang percuma ini demi membantu orang-orang lain dengan kebaikan hati, kelembutan dan sudi menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukannya dan bukan semata-matanya untuk menolong diri kita sendiri. Penyelamatan Yesus adalah pemberian Tuhan untuk kita dapat melayani Tuhan dan jemaahnya di dalam gereja kita. Pelayanan kita bukan untuk apa-apa kebaikan diri kita sendiri, tetapi adalah untuk membina gereja Tuhan dan melayani Kristus seperti yang dicatatkan di Efesus bab 4 ayat 12.
Hal itu dilakukannya supaya umat Allah dapat melakukan pelayanan yang sepatutnya dilakukan oleh pengikut Kristus sehingga tubuh Kristus dikuatkan. Di ayat 10, ia menceritakan bahawa kitalah ciptaan Tuhan. Oleh itu, kita harus melayani umat-umat Tuhan dengan penuh penghormatan, sebagaimana yang kita mengasihi diri kita sendiri dan dapat mengasihi orang lain. Ini adalah kerana kita semua adalah ciptaan Tuhan dan kita harus mengamalkan perbuatan yang baik yang dapat membawa kepada kebanggaan dan kemuliaan Tuhan. Memang Tuhan inginkan kita menceburi di mana-mana adanya peluang untuk melayani Tuhan. Allah memang telah menjadikan kita mengamalkan perbuatan baik yang sudah disediakannya untuk kita lakukan. Saya percaya dengan bantuan Roh Kudus, Tuhan, kita akan dapat mengalami perubahan di dalam rohani kita maupun dengan kesungguhan kita demi kemuliaan Tuhan yang kudus itu. Dari ayat-ayat 11 hingga 17. Orang Yahudi, mereka yang telah bersunat, menganggap orang bukan Yahudi yang tidak bersunat sebagai orang yang tidak bersih. Orang Yahudi ini memikirkan bahawa mereka adalah orang yang suci dan bersih kerana mereka ini dianggap adalah keturunan dan bangsa yang mengamal upacara agama yang tertentu. Paulus menegaskan bahawa orang Yahudi dan orang yang bukan Yahudi memang dikira tidak suci di depan Tuhan dan perlukan penyucian Kristus. Kita harus mengenal betapa besarnya pemberian penyelamatan Kristus apabila kita mengenal kembali sifat kita yang lama, yang tidak suci. Mungkin kita merasa kita pernah menjadi orang yang dipinggirkan, diasingkan, dan orang yang tidak ada pengharapan. Ayat-ayat ini di Alkitab Efesus adalah khas untuk kita semua, yang menunjukkan kasih kurnia Kristus terhadap kesemua orang yang sudi percaya kepadanya. Tidak ada sesiapa yang akan dipinggirkan oleh kasih Kristus. Orang Yahudi mungkin ada memikirkan bahawa mereka itu bangsa yang terpilih dengan kesombongan rohani mereka dan masih memikirkan bahawa agama dan tradisi upacara yang diamalkan mereka itu lebih atasan, mulia daripada orang-orang dan agama lain. Orang-orang yang bukan Yahudi pula yang hanya cuba bergantung kepada pencapaian mereka sendiri dengan kuasa dan kedudukan sosial mereka. Ada kalanya kesombongan rohani itu akan membutakan kita dari kesalahan dosa kita sendiri. Kita harus berwaspada terhadap penyelamatan yang diberikan oleh Yesus. Di sebaliknya, kita harus bersyukur kepada Tuhan dengan pemberian penyelamatan Yesus ini. Dengan adanya iman di dalam Yesus Kristus, kita layak memasuki ke dalam keluarga rohani Yesus. Kita dapat berbaik dengan Tuhan melalui salib Yesus. Kita akan memperoleh damai sejahtera dari Tuhan di dalam kehidupan kita seharian. Salib Yesus harus ditinggi-tinggikan dan menjadi fokus kesatuan kita dengan Tuhan dan juga dengan umat Tuhan. Tuhan Yesus bersama kita. Dari ayat-ayat 18 hingga 22, gereja itulah adanya dipanggil sebagai rumah Allah. Hakikat ini, rumah Allah itu bukan setakat bangunan fizikal itu sahaja, tetapi didirikan oleh kumpulan orang yang beriman di dalam Alkitab Tuhan. Tuhan yang kita percaya akan bersama kita dan telah menunjukkan diri sendiri di dalam anak Tuhan Yesus Kristus. Orang boleh melihat Tuhan itu kasih. Ya, Kristus itu Tuhan. Dan kita dapat hidup di dalam keharmonian bersama kita sebagai saudara-saudari dan anak-anak Tuhan. Dan telah menjadi ahli di dalam kerajaan Tuhan yang telah menjadi anggota warga Tuhan.
Yang utamanya, kita semua dapat kehadiran Tuhan dengan pertolongan Roh Allah sendiri yang menjadi saksi-saksi pada kepercayaan iman kita sekalian. Saudara-saudari, memang inilah suatu pemberian kurnia Tuhan yang menjadikan kita warga dan bangsa rahmat Tuhan di dalam gereja Kristus. Kita disatukan di dalam kasih Tuhan. Saudara-saudari, kesimpulan untuk bab 2 ialah kita akan merenung kehidupan kita sebelum dan selepas kita mengenal Kristus. Sebelum ini kita mati secara rohani di dalam dosa-dosa. Sekarang kita hidup di dalam Kristus. Sebelum ini kita kena kemurkaan Allah. Sekarang Allah memberi rahmat dan kasih karunia kepada kita. Sebelum ini kita mengikut kehidupan duniawi. Sekarang kita dapat memegang dan berdiri di dalam kebenaran Kristus. Sebelum ini kitalah musuh Allah. Sekarang kita menjadi anak-anak Allah. Sebelum ini kita di dalam cengkaman roh-roh jahat. Sekarang kita dibebaskan di dalam Kristus untuk melayani dan mengasihi Tuhan. Sebelum ini kita mengikut tabiat manusia dengan hidup tabiat fikiran yang jahat. Sekarang kita dibangkitkan bersama-sama Kristus demi kemuliaan Allah. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur dengan pemberian penyelamatan Yesus Kristus yang percuma kepada kami semua, untuk rahmat Tuhan yang diberikan untuk pengampunan dosa-dosa kami dan membebaskan kami dari cengkaman-cengkaman dosa. Kami bersyukur bahawa kami telah menjadi ciptaan baru Tuhan melalui Yesus Kristus. Kami berterima kasih dengan firman Tuhan seperti di Korintus 2 bab 5 ayat 17. Apabila seseorang bersatu dengan Kristus, orang itu akan menjadi manusia baru. Yang lama sudah lenyap dan yang baru bermula. Kami ingin mengaku dan ingin menjadi anak-anak Tuhan yang akan dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan, agar kami akan selalu di dalam kerajaan Tuhan yang kudus dan menjadi sebahagian tubuh Kristus di dalam gereja Tuhan, dan akan sentiasa dapat melayani Tuhan di rumah Tuhan bersama-sama dengan anak-anak Tuhan. Kami bersyukur kerana Tuhan telah mengurniakan damai sejahtera di dalam kehidupan kami sekalian. Tidak kira di sini, di rantau ini, di pelosok dunia. Bantulah kami agar boleh lagi berkembang secara rohani di dalam gereja Tuhan. Kami ingin dihidupkan semula bersama-sama Yesus Kristus. Yesuslah juru selamat kami sekalian. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.